Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiza Nasuha binti Muhammad Saufi dan rakan sekumpulan saya Maiza Alisa binti Mazalan dan Nur Lydia Damia binti Ahmad Zamri. Di sini kami ingin memperincikan kesesuaian jenis bahan pembelajaran literasi dalam tajuk 5 dengan peringkat literasi membaca dan aktiviti literasi bahasa sebagai panduan kepada ibu bapa untuk meningkatkan penguasaan literasi bahasa Melayu anak-anak mereka. Jadi di sini kami akan mengupaskan mengenai aktiviti yang dilakukan dalam YouTube. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan saudari Maiza Alisa untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan. Sungguh cantik si anak Cina, berbaju merah membeli sengkuang. Buat saudari Nasuha di sana, terima kasih memberi saya peluang. Baiklah, saya Maiza Alisa akan memulakan pembentangan ini dengan menjelaskan bahan panduan yang telah kami pilih yang boleh digunakan oleh ibu bapa untuk membantu anak membaca. Jadi kami telah memilih video yang dihasilkan oleh pelajar yang merupakan pelajar RPG juga, iaitu Hanani, Melati dan Atirah yang menyediakan bahan bantu mengajar bagi peringkat mekanis. Jadi bahan bantu ini dinamakan sebagai dam burung hantu. Pada peringkat ini, mereka menekankan berkenaan membatang suku kata dan membaca ayat mudah. Oleh itu, bahan yang diperlukan bagi menghasilkan aktiviti ini ialah seperti cardboard, kertas warna, gambar burung hantu bagi menghasilkan papan permainan seperti dalam gambar yang tertera di slide. Secara asasnya, permainan ini menggunakan konsep yang sama dengan dam ular, cuma karakter haiwannya telah ditukar. Maka dadu yang dibuat oleh cardboard keras diperlukan dengan melabel setiap bahagian dadu dengan nombor 1 hingga nombor 6. Seterusnya sebuah kotak yang dinamakan sebagai rumah burung hantu juga perlu dibuat bagi mengisi perkataan-perkataan yang dibezakan suku katanya mengikut warna yang berlainan sebagaimana figura 2 dalam slide. Di mana huruf BU digunakan warna merah manakala KU menggunakan warna hitam. Ini akan memudahkan anak untuk membatangkan suku kata dan membaca dengan lancar. Menariknya, rumah burung hantu ini dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu burung hantu sedar dan juga tidur. Jika token berhenti pada burung hantu sedar, maka anak akan mendapat perkataan suku kata terbuka seperti buku. Dan jika token berhenti pada burung hantu tidur, maka perkataan yang dipilih ialah suku kata tertutup seperti coklat. Seterusnya, anak diminta mengeja perkataan tersebut mengikut cara nyanyian seperti dalam video tersebut. Akhir sekali, anak diminta membaca petikan ayat mudah dengan langkah mengulang semula apa yang dibaca oleh ibu bapa dan diakhiri dengan anak membaca sendiri petikan tersebut. Saya teruskan pembentangan saya dengan menjelaskan kelebihan pada bahan ini. Saya dapat melihat keistimewaan pada bahan ini apabila mereka menerapkan elemen nyanyian ketika mengeja perkataan yang telah dipilih mengikut lagu yang diajar mereka. Lagu yang dipilih mereka sangat mudah untuk diikut dan sangat seronok didengari. Ini akan membuatkan anak-anak berasa seronok seketika belajar, sekaligus anak-anak akan mudah ingat apa yang dipelajari mereka. Seterusnya, konsep menggabungkan permainan dam burung hantu dan kemahiran membaca bagi saya satu idea yang mantap kerana ia mampu menarik minat anak-anak yang sememangnya gemar akan permainan seperti ini. Penggunaan kartun haiwan dan warna-warni pada papan permainan boleh menimbulkan kegembiraan dan keterujaan pada anak-anak. Oleh itu, secara tidak langsung mereka akan lebih bersemangat untuk belajar kerana teruja untuk permainan tersebut.
Hal ini mampu menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan memandangkan minat anak-anak untuk belajar itu meningkat. Buktinya, perasaan positif ini mampu menghasilkan hormon gembira yang semestinya dapat membantu pembelajaran anak-anak. Misalnya, hormon gembira yang merangkumi hormon dopamin yang membantu untuk membentuk memori baharu serta meningkatkan fungsi sistem motor otak. Manakala hormon serotonin pula membantu meningkatkan kemampuan belajar dan ingatan. Oleh disebabkan itu, anak-anak akan mampu membaca dengan lebih cepat dan lancar. Akhir sekali, penggunaan intonasi dan nada yang diberikan contoh seperti dalam video itu akan membantu memaksimalkan keberkesanan anak-anak dalam menguasai bacaan peringkat mekanis ini. Hal ini kerana penggunaan suara yang lantang, kuat, jelas dan nada yang betul membolehkan anak-anak menggunakan tanda bacaan yang betul seperti tanda noktah. Di samping itu, anak-anak dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai hasil dari pembacaan petikan ayat mudah tersebut. Contohnya, ini buku cerita, buku ini buku saya. Jadi, idea penggunaan petikan mudah dan diasingkan suku katanya mengikut warna mampu memudahkan anak-anak menguasai kemahiran bacaan mekanis. Jadi, saya persilakan kembali saudari Nasuha untuk mengupas kelemahan yang terdapat pada bahan ini. Silakan. Baiklah, terima kasih saudari Maiza. Sekarang saya teruskan dengan kelemahan yang terdapat dalam aktiviti ini. Aktiviti ini memerlukan lebih banyak masa dan menggunakan banyak bahan untuk menyiapkan aktiviti ini. Jadi, ini mungkin tidak sesuai untuk ibu bapa yang tidak mempunyai banyak masa dan juga sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Selain itu, aktiviti ini mungkin susah untuk ibu bapa kerana ia perlu mencetak satu persatu bahan untuk ditampalkan di atas kertas karbon itu. Mungkin juga ada ibu bapa yang kurang mahir dalam seni menghias. Jadi, mungkin bahan tu akan jadi kurang menarik dan tidak merangsang anak-anak mereka untuk bermain. Di samping itu, mungkin juga bahan ini tidak terlalu relevan untuk zaman sekarang. Kerana saya rasa kanak-kanak zaman sekarang lebih berminat atau lebih tertarik pada peralatan elektronik. Seterusnya, penambahbaikan untuk aktiviti ini. Ibu bapa boleh menggunakan bahan digital untuk membuat aktiviti ini kerana ia lebih sesuai untuk kanak-kanak pada zaman sekarang. Tetapi, kalau ibu bapa kurang mahir dalam teknologi, mereka juga boleh melaksanakan aktiviti ini tanpa menggunakan teknologi di rumah. Seterusnya, ibu bapa boleh menggunakan atau menambahkan sebarang kartun yang menjadi kesukaan anak-anak mereka supaya mereka lebih tertarik dan teruja dengan aktiviti tersebut. Jadi di sini, ibu bapa perlulah mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh anak-anak mereka supaya dapat mengenali anak mereka dengan lebih mendalam sekaligus dapat memudahkan perjalanan aktiviti yang dilakukan tanpa timbulnya sebarang masalah dalam aktiviti ini. Ibu bapa juga boleh bermain bersama anak mereka supaya anak-anak dapat mengembangkan lagi daya kreativiti mereka dan memelihara emosi mereka. Jadi, tak adalah nanti anak-anak ni ingat ibu bapa sediakan permainan untuk elakkan mereka dari kacau ibu bapa buat kerja. Seterusnya, dipersilakan saudari Lydia untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Tuntasnya, sebagai bakal guru bahasa,
Kami amat mengesyorkan bahan ini kepada ibu bapa untuk mengaplikasikannya di rumah. Hal ini dikatakan demikian kerana bahan ini dapat menarik minat anak-anak untuk membaca. Permainan yang diinspirasikan daripada permainan dam ular sudah tentu membuatkan anak-anak teruja untuk menerokai permainan tersebut. Tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan juga adalah amat mesra kanak-kanak kerana hanya melibatkan 2 suku kata sahaja seperti coklat, buku dan sebagainya. Selain itu, anak-anak juga dapat dilatih untuk membaca ayat-ayat pendek dengan kawalan ibu bapa. Maka, sudah terang lagi bersuluh, bahan ini amat sesuai kepada anak-anak dan dapat digunakan oleh ibu bapa di rumah agar mampu melahirkan generasi yang celik huruf dan cerdas mindanya selari dengan tahap perkembangan mereka. Baiklah, terima kasih saudari Lydia. Sekarang, saya akan teruskan dengan aktiviti bacaan mentalis. Bahan ini dicipta oleh pemilik akaun YouTube yang bernama Karisma Educators. Aktiviti yang dihasilkan menggunakan gadget untuk mengajar. Oleh itu, ibu bapa boleh menggunakan bahan yang sedia ada di mana-mana laman sesawang, menggunakan peranti masing-masing untuk menjalankan aktiviti ini. Secara umumnya, ibu bapa perlu menyediakan beberapa ayat ringkas yang ditinggalkan satu ruang kosong bagi anak-anak mengisi ruangan tersebut. Gambar yang berkaitan dengan jawapan tersebut boleh diletakkan bagi memberi petunjuk kepada anak-anak untuk menjawab dengan tepat. Misalnya, Aki suka baca ... ditinggalkan tempat kosong bagi diisi oleh anak-anak. Oleh itu, gambar buku boleh diletakkan sebagai petunjuk kepada jawapan tersebut. Seterusnya, bahan ini juga mengajar cara menyebut dengan jelas dan satu persatu perkataan yang diajar. Terdapat juga aktiviti memadankan gambar dengan perkataan yang diletak di tepinya. Konsepnya sama dengan aktiviti tadi. Namun, pada kali ini, anak-anak perlu memadankan gambar dengan jawapan yang disediakan. Baiklah, seterusnya dipersilakan saudari Lydia untuk mengupaskan lebih lanjut tentang kelebihan dan kelemahan aktiviti ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kelebihan dan juga kelemahan bahan ini. Antara kelebihannya ialah bahan ini merupakan bahan yang mudah akses. Ibu bapa hanya perlu mencetak perkataan-perkataan tersebut atau menunjukkannya melalui alat peranti masing-masing seperti iPad, telefon pintar dan lain-lain. Selain itu, bahan ini juga wujud dalam bentuk digital seperti permainan menyusun ayat di akhir video ini. Jadi, anak-anak lebih mudah untuk menggunakan bahan tersebut walau di mana mereka berada. Di samping itu, anak-anak dapat mengekalkan ingatan mereka tentang apa yang dipelajari. Hal ini dikatakan demikian kerana berlakunya pengaplikasian teori behaviorisme, di mana anak-anak akan mudah ingat jika berlakunya pengulangan. Sebagai contoh, ibu bapa akan mengulangi ayat-ayat pendek seperti ini buku saya. Ini buku saya. Jadi, anak-anak akan cuba untuk ikut dan mengulangi ayat tersebut supaya mereka lebih memahami apa yang dipelajari. Kemudian, bahan ini merupakan bahan yang berkesan dan mudah untuk difahami. Mengapa saya kata sebegini? Saya kata begini kerana anak-anak amat suka akan gambar, tambah-tambah lagi jika gambar tersebut mempunyai warna yang terang dan menarik. Bahan ini mempunyai tarikan yang menarik
kerana mempunyai gambar yang berwarna-warni seperti labu, buku, guni dan sebagainya. Gambar-gambar ini bukan sahaja untuk menarik minat anak-anak, malah dapat membantu mereka dalam meneka jawapan yang betul. Maka, tidak hairanlah jika anak-anak akan lebih mudah faham tentang apa yang dipelajarinya. Jika kita perhatikan, bahan bantu mengajar atau dikenali sebagai BBM sememangnya tidak mempunyai kelemahan secara langsung kerana kepentingannya adalah untuk menutup sela-sela kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tetapi di sini, saya dapat mengeluarkan beberapa kelemahan kecil yang saya temui setelah mengkaji bahan ini. Yang pertama, bahan ini akan menjadi kurang berkesan kerana kurangnya kemahiran yang dimiliki oleh ibu bapa. Saya beri contoh di sini. Jika kita lihat dalam video tersebut, guru yang mengajar menggunakan intonasi dan suara yang nyaring dan juga jelas semasa mengajar. Saya pasti tidak semua ibu bapa mempunyai kemahiran tersebut. Jadi, jika mereka menggunakan kaedah yang kurang tepat, anak-anak mungkin akan kurang jelas dengan topik pembelajaran tersebut. Maka, objektif yang ingin dicapai tidak dapat dijayakan. Seterusnya, kekurangan bahan ini adalah mencuri masa. Kenapa saya kata bahan ini agak mencuri masa adalah kerana pelaksanaan BBM ini memerlukan masa yang agak lama. Jika dilihat, pengajaran ini memerlukan mengajar secara pengulangan berkali-kali. Jadi, ini akan menjadi kekuranganlah kepada ibu bapa yang bekerjaya kerana kesuntukan masa. Akhir sekali, bagi saya, bahan ini agak membosankan sedikit kerana seperti yang kita tahu, anak-anak amat suka akan pergerakan dan aktiviti yang menarik. Jika diperhatikan, bahan ini hanya akan menggerakkan mulut sahaja. Maka, saya rasa anak-anak akan mula hilang fokus. Jadi, bahan ini memerlukan beberapa penambahbaikan. Lalu, saya akan mempersilakan sahabat saya untuk menerangkan beberapa penambahbaikan yang mereka temui. Terima kasih saudari Lydia yang tampak anggun di situ. Baik, walaupun terdapat beberapa kelemahan yang dikemukakan oleh saudari Lydia, bahan ini masih boleh digunakan dengan membuat beberapa penambahbaikan. Yang pertama, ibu bapa yang menggunakan bahan ini boleh menambah beberapa aktiviti fizikal yang melibatkan pergerakan seperti pergerakan tangan, mata ataupun kaki. Hal ini kerana apabila berlakunya pergerakan otot, lebih banyak darah dapat dipam ke otak bagi menghilangkan rasa mengantuk ataupun mudah bosan. Misalnya melakonkan aksi yang bersesuaian dengan ayat mudah tersebut seperti aki, suka, buku. Kedua, elemen nyanyian juga boleh ditambah bagi meningkatkan lagi keterujaan anak-anak dalam belajar membaca. Menurut Dr. Carol Loy yang merupakan pengarah kurikulum prasekolah Kinderland di Singapura, muzik dan kanak-kanak tidak boleh dipisahkan. Dengan meminta kanak-kanak menghafal sesuatu lirik lagu kanak-kanak, ini secara tidak langsung akan membuat mereka membaca dengan penuh teliti. Minta mereka membaca sambil menyanyi lagu tersebut. Lama-kelamaan mereka akan dapat membaca dengan lebih laju dan mudah, sekaligus menjadikan mereka menguasai peringkat bacaan mentalis. Contohnya, abu ada, abu ada, abu ada, labu muda, labu muda, labu muda, labu muda, labu muda. Akhir sekali, pemilihan gambar bagi menghasilkan contoh ayat mudah juga perlu diteliti. Ibu bapa seharusnya memilih gambar yang mudah dicam oleh anak-anak berdasarkan pengalaman dan kesesuaian umur mereka.
Bagi saya, pemilihan gambar ikan pari kurang sesuai untuk digunakan pada kanak-kanak memandangkan rupa ikan pari ini jarang didedahkan kepada mereka. Jadi, saya berfikir ada kanak-kanak yang masih belum mengenal rupa ikan pari. Oleh itu, mereka sukar untuk mengenal pasti apakah haiwan tersebut bagi mendapatkan jawapan yang betul. Jadi, ibu bapa boleh menggunakan gambar haiwan lain yang biasa anak-anak lihat seperti kucing, burung, anjing dan sebagainya. Jelaslah pemilihan gambar memainkan peranan penting bagi membantu anak-anak menguasai peringkat bacaan mentalis. Bagi merumuskan pembentangan ini, kami sebagai seorang bakal guru mengesyorkan bahan ini untuk dijadikan panduan oleh ibu bapa agar anak-anak dapat menguasai peringkat bacaan mentalis dengan membuat beberapa penambahbaikan. Hal ini kerana bahan ini dapat menarik minat anak-anak untuk membaca. Tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan juga adalah mesra kanak-kanak kerana hanya melibatkan 2 suku kata sahaja seperti labu, guni dan sebagainya. Selain itu, anak-anak juga dapat dilatih untuk membaca ayat-ayat pendek dengan kawalan ibu bapa. Maka sudah terang lagi bersuluh, bahan ini amat sesuai kepada anak-anak dan dapat digunakan oleh ibu bapa di rumah agar mampu melahirkan generasi yang celik huruf dan cerdas mindanya selari dengan tahap perkembangan mereka. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dari Kedah ke Pekanseri, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja daripada pembentangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid ini telah diminta untuk membaling dadu dan seterusnya menggerakkan token giliran beliau. Token giliran murid ini telah berhenti pada burung hantu tidur di mana perkataan yang sepatutnya dipilih ialah perkataan bersuku kata tertutup.